Okey, tuan-tuan ingat tak? Dulu saya tak ingat tahun berapa kan. Riuh pasal PAS terima 90 juta. PAS terima 90 juta. Daripada siapa tuan-tuan? Daripada kan. RM 90 juta daripada sebuah organisasi. Dan dakwaan itu dibuat oleh Russell Brown kan, iaitu admin ataupun owner Sarawak Report kan. Itu saya ingat dia menjelang Pilihan Raya Umum 2018 kenyataan itu ataupun Russell Brown dalam Sarawak Report mendakwa bahawa PAS menerima 90 juta daripada sebuah organisasi lah. Jadi tuan-tuan pun tahu, saya pun malah nak sebut lah. Kadang-kadang geli nak sebut. Dan ianya dinafikan oleh PAS. Kan, dinafikan oleh PAS. Sehingga PAS menyaman Russell Brown ini sebab Russell Brown ini duduk di London. Dia saman di Mahkamah London. Kan. Okey, bila disaman di Mahkamah London, kes itu nak dibicarakan, tiba-tiba PAS tarik balik. Dia tarik balik kes tu. Kes 90 juta. Dan apa tu, bila tarik balik, yang kita peliknya, PAS pula kena bayar kepada Russell Brown. Juta tuan-tuan, juta juga kena bayar. Kan, juta kena bayar. Jadi kita pun pelik. Ini adalah salah satu perkara pelik dalam dunia lah kan. Bagi saya lah, sebab saya tak expert undang-undang ni. Iaitu orang yang saman, dia pula kena bayar kepada orang yang dia saman. Kan, patutnya orang yang disaman tu lah bayar kepada PAS sebab suruh PAS tarik balik kes tu. Itu logiknya. Sepatutnya Russell Brown beritahu PAS, engkau tarik balik lah, you please withdraw this case lah, I will pay you lah, contoh macam tu lah kan. Kan, maksudnya Russell Brown patutnya tawar pada PAS, PAS engkau tarik balik saman ini, aku bayar pada engkau. Tapi yang peliknya, PAS yang saman Russell Brown, PAS pula bayar pada Russell Brown. Dan macam ni seronok lah tuan-tuan. Kita buat satu kes ke, fitnah dan sebagainya, lepas tu orang bayar pada kita. Kan? Dan menjelang PRU ke 14 kes ini, maksudnya PAS didakwa dapat 90 juta tu dekat dengan PRU 2018, PRU 14. Dan kita tengok PAS belanja besar tuan-tuan. PAS belanja begitu besar pada PRU ke-14 itu, pada tahun 2018 tu, sebab PAS bertanding banyak kursi. Kan? Saya ni ada pengalaman juga dalam PAS. Tak lama tuan-tuan, 30 tahun je dalam PAS. Tak lama, 30 tahun je dalam PAS. Dulu ni susah sangat kita nak cari duit. Kan, nak cari duit, nak bayar deposit pun kadang pinjam dengan ahli kan. Pinjam, kadang jual kerbau, gadai gelang emas. Itu masa saya dalam PAS dulu lah. Kutip derma, pinjam duit sana, duit sini. Deposit itu tak takut sangat sebab jarang lah lepas tahun 99 tu mungkin dah jarang PAS hilang deposit. Jadi orang berani lah bagi pinjam deposit. Jadi tapi pada 2018 ni tengok PAS belanja begitu besar. Kan? Tak apalah, kita tak tahulah dia mana dapat duit tu kan. Itu terpulang pada dia lah. Cuma tiba-tiba tuan-tuan, selepas isu ni dah lama senyap, dah lama dah isu ni senyap, tiba-tiba Russell Brown upkan balik video ni, dah jadi viral balik. Dia kata PAS terima 90 juta lah daripada organisasi tertentu. Dia up balik tuan-tuan. Adakah Russell Brown ni nak dapat duit lagi? Sebab PAS ni cerdik tuan-tuan. Dia saman, dia kena bayar. Lepas ni agak-agak kalau Russell Brown, memanglah Russell Brown tularkan balik video ni. Dan tular balik dalam sehari dua ni. Dan kalau PAS saman agak-agak, PAS kena bayar pada Russell Brown balik. Kalau dia kena bayar, alamak tuan-tuan kan. Syok lah bisnes macam ni. Sarawak Report punya owner ni syok lah. Sebab apa? Bila dia dakwa, bila dia
dakwa PAS terima 90 juta, PAS saman, PAS pula kena bayar pada dia. Dia nak ulang balik mungkin skrip yang sama lah kot. Skrip yang sama lah, sebab tu dia berani ulang balik cerita ni kan. Jadi dia ulang balik dan viral balik tuan-tuan. Dan saya tengok juga ada kawan-kawan kita PAS yang buat TikTok posting kan, dia kata sehari dua ni dia kata isu 90 juta ni kembali menggegar, dia kata kan. Dia orang ni sebenarnya dia kata tak reti bahasa, sebenarnya SPRM telah pun membersihkan PAS kan. SPRM telah pun mengisytiharkan PAS tak terlibat dengan penerimaan 90 juta ni kan. Jadi kali ni saya sebenarnya haraplah saya sebenarnya harap supaya PAS menyaman Ricos Brown sekali lagi. Kan kena saman ni, jangan biar dia fitnah lagi kan. Jadi kita harap Ricos Brown saman supaya Ricos Brown ini tahulah, dia tahu langit tiga rendah. Dia saman, dan kita harapkan saman ini mungkin kalau nak saman mungkin kena saman di London lagi kan. Untung-untung PAS kena bayar balik pada Ricos Brown. Kan? Dan hari ini tuan-tuan, seorang rakyat Malaysia membuat laporan kepada SPRM. Okey, dia buat laporan terhadap Presiden PAS kan, Tan Sri Abdul Hadi Awang atas dakwaan rasuah, pengubahan wang haram dan juga pengelakan cukai. Bila pula ni Tan Sri Hadi Awang ni rasuah? Bila pula dia ada pengubahan wang haram dan pengelakan cukai? Ada orang buat laporan pada SPRM pula kan. Berani dia buat laporan pada SPRM. Mana ada, PAS kan bersih kan. PAS tak ada rasuah. Cuma dia nak berkawan dengan kaki rasuah dengan kaki salah guna kuasa je kan. Okey. Sebab apa dia saman? Okey. Sebab apa bukan saman? Sebab apa dia lapor pada SPRM supaya menyiasat Presiden PAS? Sebab ia adalah susulan video tular. Okey. Editor Sarawak Report, Claire Ricos Brown. Saya tak ingat nama dia. Claire Ricos Brown baru-baru ini yang dikatakan mengesahkan kan, dalam video tu dikatakan mengesahkan dakwaan bahawa organisasi tertentu, tuan-tuan faham tu kan, memberi rasuah 90 juta kepada PAS untuk mendapat sokongan parti itu pada pilihan raya umum ke-14. Ini dakwaan Ricos Brown, dan ini juga kandungan laporan seorang rakyat Malaysia ini. Dia buat laporan kepada SPRM, okey, supaya SPRM menyiasat. Dia buat laporan ni ke atas Presiden PAS. Kan? Dia buat laporan ni supaya SPRM menyiasat Presiden PAS. Okey. Dakwaan Ricos Brown kali pertama dibuat pada Ogos 2016. Kan? Yang menyebabkan dia disaman. Tadi saya dah sebut kan, menyebabkan dia disaman oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang. Masa tu belum Tan Sri lah tuan-tuan. Masa tu Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sekarang ni Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okay? Maksudnya dakwaan kali pertama Ricos Brown ni buat pada Ogos 2016. Lebih kurang sama dengan pembentangan RUU 355 tuan-tuan. RUU 355 pun dia bentangkan kali pertama usul persendirian itu di Parlimen 2016 juga. Dah 6 tahun dah 6 tahun. Okey, dakwaan Ricos Brown kali pertama dibuat pada Ogos 2016 yang menyebabkan dia disaman kerana memfitnah. Dia disaman oleh Hadi kerana memfitnah. Okey. Saman itu akhirnya diselesaikan di luar mahkamah, tuan-tuan. Diselesaikan di luar mahkamah dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang dilaporkan membayar Ricos Brown RM 1.4 juta. Banyak tuan-tuan. Okey.
1.4 juta. Ui, banyak ni. Pada 2016. Oh, dia bayar pada 2016. Kita dah lupa sejarah tuan-tuan. 1.4 juta ni siapa yang tolong bayar? Ahli-ahli PAS ke? Mungkin dia tanah tin Milo macam dulu lah kot. Okay. Dan laporan itu dibuat di Ibu Pejabat. Laporan yang baru ni, yang hari ini dilapor pada SPRM supaya siasat Tan Sri Abdul Hadi Awang tu dilaporkan pada hari ini. Okey, di Ibu Pejabat SPRM Pulau Pinang. Okey, SPRM Pulau Pinang. Dan menggesa Tan Sri Abdul Hadi Awang disiasat atas dakwaan rasuah, dakwaan pengubahan wang haram dan mengelak cukai selepas Kuasa Brown mengesahkan dakwaan. Maksudnya Kuasa Brown ni tak seri-seri tuan-tuan. Dia tularkan lagi pula video dia. Mungkin dia rakam, saya rasa rakaman baru tu. Dan menjadi tular. Kan? Jadi agak-agaknya Tan Sri Abdul Hadi Awang dan PAS saman balik tak? Dah okay. 1.4 juta lagi sekali. Kalau kena bayar 1.4 juta lagi sekali, banyak duit PAS ni kan. Kalau dibagi 1.4 juta ni selesaikan isu air di Kelantan akan bagus kan. Kan kita tengok air di Hospital Macang macam air teh susu dan sebagainya kan. Lagi baik tu. Dibuat air kotor lah kan. Lebih baik 1.4 juta tu beri pada orang miskin dan sebagainya kan. Okey. Dalam sinar media hari ini, pelapor itu, orang yang buat laporan itu berkata beliau diberitahu untuk tidak mendedahkan sifat atau merit aduan itu. Jadi dia tak rasuah, kita harap dia profesional lah kan. Sebab dia memang apa tu, terlatih dan sebagainya. Okey. Dan kita haraplah janganlah terlampau mengintimidasi, ataupun bila orang buat laporan rasuah dan sebagainya, orang tu disiasat ataupun dipanggil sampai 3-4 jam kan, seolah-olah orang tu pula salah. Itu cadangan saya lah kepada SPRM, supaya SPRM dapat simplify ataupun membuat penambahbaikan kepada bagaimana nak menguruskan pelapor. Sebab kita tahu bahawa selalu disebut pelapor atau orang yang tukar melaporkan kejadian ke apa semua kan, mereka ini diprotek, dipastikan mereka ini selamat dan dilindungi kan. Tapi kalau kadang-kadang mereka ni disiasat begitu lama, kadang-kadang menyebabkan orang takut nak buat apa tu laporan. Jadi kita haraplah, saya cadanglah supaya SPRM ke atau badan penguatkuasa yang lain supaya memudahkan, jangan menyusahkan. Sebab kita bimbang akhirnya orang takut nak buat laporan kan, walaupun dia tahu kes itu berlaku, ada bukti dan sebagainya. Takut bukan apa, takut sebab asyik nak kena turun naik, dipanggil lah kan. Kadang-kadang dia takut nak buat laporan. Jadi kita sebenarnya mesti mencari bagaimana, ataupun kita mesti menyediakan satu environment yang kondusif untuk mereka-mereka yang buat laporan ini, sama ada laporan kes jenayah ke, laporan kes rasuah ke kan, kepada SPRM ke, kepada polis dan sebagainya. Kita simplify, mudahkan supaya akhirnya mereka yang membuat laporan ini tidak takut ataupun tidak cemas. Dan sepatutnya kita appreciate, kita memberikan galakan kepada mereka-mereka yang buat laporan ini. Kerana dan kalau mereka tipu laporan, kita ada undang-undang kan. Kalau dia buat laporan palsu, kita ada undang-undang. Jadi kita kena pastikan pelapor-pelapor ini dilindungi dan kondusif environment perlu disediakan kepada mereka. Dan pelapor ini diberitakan dia datang dengan pasukan, dengan peguam dia lah, dengan peguam dia. Okey. Sebelum ni dan satu lagi lah bagi saya bila isu ni timbul balik, isu ni timbul balik setelah tahun 2016 dan Sri Abdul Hadi Awang pun dah saman Claire Kuasa Brown,
dan dah PAS kena bayar kepada regulation kawan. Jadi bila timbul balik isu ni, saya mengharapkan, saya mencadangkan kepada Tan Sri Abdul Hadi Awang, okey, saman. Pertama, saman, PAS kena saman. Dan kali ini jangan tarik balik saman. Sebab kalau tarik balik nanti claim ni ulang lagi. Jangan tarik balik dan jangan bayar. Kalau tidak nanti dia jadi bisnes dia. Setiap 2-3 tahun dia dapat 1 juta. Sedap lah macam tu kan. Saya pun nak. Kan? Cuma kita ni tak adalah. Kita tak adalah ada niat nak buat macam tu kan. Sebab kita bukan orang ternama dan kita pun tak terlibat juga dengan benda-benda ni kan. Cumanya ramailah orang nak kalau setiap 3 tahun, 2 tahun dapat 1 juta PAS bayar. Okay. Jadi pertama saya cadangkan kepada PAS saman di London ke mana ke. Memang sebab Newcastle tu di London dan saya rasa portal Sarawak Report ni berpangkalan di London. Jadi dia kena saman di London lah. Dia tak boleh saman di Kuala Lumpur kan. Okey, yang kedua kita minta supaya PAS menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau tak nak saman, berikan bukti dan sebagainya. Sebab sekarang persepsi orang terlampau negatif. Persepsi orang terlampau negatif kepada PAS sebab PAS bayar orang yang dia saman. Itu yang menyebabkan persepsi orang menjadi bertambah negatif kepada PAS. Kalau PAS tak bayar, kita rasa tak adalah negatif sangat persepsi orang. Tapi bila PAS bayar, okey, sudah tentulah persepsi orang melihat bahawa PAS ini seolah-olah bersalah. Sebab apa? Takut nak saman. Lepas tu bila digetak, bayar pula 1.4 juta kepada orang yang membuat fitnah. Dia kata Newcastle buat fitnah, tapi dia pula bayar kepada Newcastle kan.